Okey. So kita buat yang soalan nombor 2. Itu tak habis kan nombor 2. Okey, raja di bawah menunjukkan 6 titik MNPQR. Ha, MN MNPQR dan U. Okay. Dia kata titik P ialah image bagi titik M. So P ni image. Wah, kenapa ni? Okay, yang M ni adalah objek lah. Okay, so daripada objek ke image. Dia macam mana dia transform? Dia guna translasi kan? So apakah dia punya translasi dia daripada objek M ke image P ni ha? So mula kamu tengok dia pergi kanan ke dia pergi kiri? Respon. Untuk objek M. Dia nak pergi ke P. So kita tengok dulu dia pergi kanan ke dia pergi kiri? Dia pergi kanan kan? So dia pergi kanan. Berapa langkah ni ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 ke kanan. So kalau 5 ke kanan, simbol dia buat simbol positif maksudnya dia positif 5. Tak perlu tulis positif. Kalau negatif, kalau ke kiri negatif, baru tulis. Kalau dia ke kanan positif, tak perlu tulis simbol positif. Okey, ke kanan 5. Lepas ke kanan 5, lepas tu dia pergi mana? Dia pergi atas ke dia pergi bawah? Respon. Dia pergi atas, okey. So dia pergi atas, berapa petak dia pergi atas ni? Berapa langkah? 1, 2, 3. 3 ke atas. So kalau 3 ke atas, nak tunjuk simbol apa? Negatif ke positif? 3. Respon. Positif kan? So positif 3. Jadi 5, 3. So ni adalah translasi. Okey? Ni translasi. 5 ke kanan, 3 ke atas. Okey, next. Dia kata, mana tadi? Okey, dia kata titik U ialah image bagi titik S di bawah translasi yang sama. Okey, so kita tengok ni. Mana U? U ni image. Okey, U ni image. So dia kata S ni akan jadi S. Okey, di manakah S? So kamu kena tahu kat mana S dia. Okey, so S ni objek. So kita nak cari kat mana objek dia. So daripada objek ke image, objek tu dia akan transform ke image dengan menggunakan translasi ni translasi yang sama iaitu 5, 3. So agak-agak di manakah objek S? Kalau image, sekejap dah sambung kita. Ada ke lagi? Okey. So titik U ialah image bagi titik S di bawah translasi yang sama. Di manakah S? Okey, macam nak tahu S tu kat mana? Kamu kena tengoklah. S tu kalau pergi kat U, dia akan menggunakan translasi 5, 3. So agak-agak kat mana S? So S adalah sini, betul tak? Dapat tak sini? S, objek. Respon. Kamu dapat tak titik S dekat sini? Dapat kan? So kalau kamu tengok S ni dia akan bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan. Lepas tu dia akan pergi 3 ke atas. 1, 2, 3. 3 ke atas. Jadi di sinilah titik S. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Next. Dia kata apa pula? Nyatakan hubungan antara garis MN dengan garis PS. Okey, tadi dia kata titik P. Okey, dia nak ni MN. Ni garis MN ni dengan garis PS ni. Okey, tadi dia kata P ni image kan? Ni.
P ni image kan. M ni objek kan. So yang ni adalah garis image. PS tu garis image. MN ni garis objek. Okey, jadi macam mana kita nak explainkan daripada garis MN ni, macam mana boleh transform ke garis PS? Dia guna apa? Transformasi apa respon. Dia pakai transformasi apa? Macam mana daripada garis objek MN dia boleh transform jadi garis PS? Dia guna transformasi. Adakah transformasi sebelum ni kita belajar apa transformasi apa sebelum ni? Transformasi kan ada banyak jenis kan? Ada bawah translasi. Ayolah. Ada translasi, ada pantulan, ada putaran. So macam mana garis objek MN dia boleh transform ke garis image PS? Dia guna transformasi translasi. Dia guna transformasi translasi. So dia pakai translasi apa Apakah dia punya translasi dia? Macam mana? Daripada garis objek ke garis PS ni? Samalah juga kan? Daripada M ke P ni Dia pakai apa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan. 1, 2, 3. 3 ke atas. So dia pakai translasi yang ni lah. 5, 3 Kalau garis N N ke S pun sama juga kan? 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3. Sama juga kan? Translasi yang sama iaitu 5, 3 juga. Jadi kamu explain garis PS ialah image. Ialah image. Kan garis PS ni. Ini PS ni ialah image bagi garis MN. Di bawah translasi. Translasi apa? 5, 3. 5 per 3 pula silap. Mana ada betul? 5, 3. Lepas tu bracket. So inilah hubungan dia garis PS ialah image bagi garis MN di bawah translasi 5, 3. Boleh ke setakat ni? Respon. Boleh? Boleh. So kita dah habis dah translasi. Next kita sambung transformasi yang kedua iaitu pantulan. Macam mana dia boleh transform daripada objek. Contohnya kita ada ni objek P. Kan? Ni objek P. Dia boleh transform ke image dia. Image Q. Ni image Q tu image. Macam mana dia boleh transform? Dia tak guna translasi. Ni kita panggil dia pantulan. So yang tengah-tengah tu kan, dia ibarat apa ni? Ibarat cermin. Cermin. Kamu biasa kan tengok cermin? So ni adalah cermin. Contohnya ni kamu kan. Ni kamu. Ni objek. So kalaulah jarak objek ke cermin adalah 50 cm. So image dia kat mana? Kalau kamu tengok cermin, kat mana image kamu? Image kamu dalam cermin, betul tak? Dalam cermin. So kalau jarak kamu ke cermin 50 cm, jadi jarak cermin ke image kamu mesti ada kat sini, betul tak? Image kamu mesti ada kat area sini, betul tak? So agak-agak berapa jarak image ke cermin? Respon. Kalau objek ke cermin jarak dia 50 cm, so image kamu yang dalam cermin tu kan, kamu punya image dalam cermin. Ni dalam cermin Ni dalam cermin.
So yang dalam cermin tu image dia ke cermin berapa? Ya 50 cm juga. Okey, 50 cm. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jarak objek sama dengan jarak image. Okey, ni untuk pantulan. Okey, pantulan. Okey. Jadi kat sini kita boleh tengoklah pantulan untuk yang ni. Okey, kejap. Okey, kita tengok contohnya titik ni. Cikgu ambil titik ni, objek ni. So kalau sini jarak dia ke cermin besar ni. So dia punya image dia pun besar ni juga. Okey, tu yang jarak objek sama dengan jarak image. Okey. Yang ni bersama tak? Kalau sini titik yang ni ke cermin, jarak yang macam jarak ni. So yang ni pun image dia pun sama juga jarak dia. So dapatlah yang ni. Okey, lepas tu apa? Yang ni ke cermin, besar sikit jarak dia punya jarak dia. So image dia pun besar jugalah. Besar juga. Macam tu. Faham tak? So ni lah pantulan. Okey. Lepas tu apa lagi? Kau nak buat yang ni lah. Belakang ni pula. Ni ke sini, ke cermin. So yang ni pun ke image dia besar ni juga. Ni ke cermin. Yang ni pun ke image pun besar ni juga. So kamu dah dapat dah. Kamu dapat dah. 1, 2, 3, 4, 5. Dah dapat dah 5 titik. So dah dapat 5 titik ni, kamu sambungkan dia punya image dia. Jadilah rupa image Q. Macam tu lah cara nak lukis image untuk pantulan. Okey, kamu pindahkan setiap titik-titik ni, kamu pindahkan. Okey, pindahkan. Okey, setiap titik-titik objek ni kamu pindahkan dan pastikan jarak dia, jarak objek dia sama dengan jarak image. Okey, tu cara nak pindahkan. Faham ke? Respon. Faham ke tidak? Faham? Okey. Mana tadi? Okey. So, nombor 1 ni adalah pantulan lah. Tentukan sama ada transformasi itu adalah pantulan pada garis AB atau bukan. So, dia adalah pantulan. Okey. Nombor 2. P tu objek. Q tu image. Pantulan ke agak-agak? Kau masa pantulan ke? Kalau macam ni macam mana? Ni cermin. Cermin dia kat tengah dia macam ni. Dia macam sengit sikit. So, cara nak buat dia. Okay, kamu pindahkan dia punya titik. Okay, cikgu ambil titik yang hujung ni. Kan, yang macam hujung ni. So, cara nak tengok macam ni. Kamu buat jarak dia ke cermin. Kamu tak faham? Tak faham mana yang ni? Oh, bukan. Tak, bukan pantulan. Okey. Ya, dia bukan pantulan. Jadi kan nak tengok jarak objek ke cermin. Cara nak buat dia. Nak lukis dia kan. Macam ni Dia sengit macam ni. Macam tu. Okay. Dia kena sengit lah sebab cermin dia sengit kan. So yang ni pun kena titik. Hujung ni pun sengit juga. Sengit. Lepas tu kan kalau jarak objek dia besar ni. Jadi jarak image dia pun besar ni juga. Okay. So kan. Sepatutnya image dia macam ni lah. Okay. Image dia macam ni. Okay. Yang bahagian hujung ni Bahagian hujung ni yang muncung ni. So image dia patutnya di sini. Tapi dalam gambar ni image muncung ni kat mana? Kat sini kan. So dah sah salah. Okay. So yang ni bukan pantulan bukan pantulan. Faham ke cikgu cakap ni? Faham ke? Respon. Faham? Okey, kita tengok nombor 3 pula. Okey, nombor 3 ni P tu objek, Q ni image. Jadi kita, contohnya kita nak ambil yang mana kita ambil lah yang ini kan. Yang ini, titik yang ni Okey, so dia punya jarak objek dia. Ni jarak objek. So buatlah, sebab cermin dia sengit. Okey, bila cermin dia sengit, jadi jarak dia pun buat macam ni jugalah sengit.
Macam ni. Okey. Okey, jadi jarak ni jarak objek. So jarak image dia macam ni jugalah. Kan? So kamu akan dapat yang ni. Titik ni. So betul tak ni? Adakah dia pantulan nombor 3? Respon. Pantulan ke tidak? Ya, okey. Sebab jarak objek sama dengan jarak image. Kalau cikgu pindahkan titik yang ni, okey, cikgu buat. Okey, ni jarak objek. So jarak image ni pun sama saiz jugalah, sama panjang. So sama panjang macam ni jugalah kan. Kan dapat ni. So ni dia punya titik image dia. So betul lah, jadi terbukti ini adalah pantulan. Okey, macam tu. So itulah kamu kena ingat, pantulan jarak objek sama dengan jarak image. Dan tengoklah kalau cermin tu sengit, so kamu nak kena buat garisan dia pun sengit juga. Okey. Sengit juga macam ni. Okey, sengit. Supaya apa? Supaya dia bersebenjang dengan cermin. Okey. Bersebenjang dengan cermin. Ini pun kan bersebenjang dengan cermin. Yang ni pun kan bersebenjang dengan cermin. Faham? Bersebenjang. Kalau cermin dia macam ni, so bersebenjang dia macam ni. Kalau cermin dia macam ni, bersebenjang dia macam ni. Macam tu. Okey. So soalan B. Dia kata apa? apa ni? P positif adalah image bagi P di bawah suatu pantulan. Huraikan pantulan itu. Okey. Nombor 1 dah buat ke ni? Sekejap. Okey, macam mana nak buat? Apa ni dia punya, macam nak buat huraikan. Okey, so P ni objek. Lepas tu yang ni yang P positif tu image. Okey, so di manakah dia punya cermin dia? Cermin ni adalah di MN ni lah, tengah-tengah ni kan. Kalau kamu pindah apa ni, nak buat dia punya, nak test betul ke tidak. Kamu tengok ni. Contohnya kamu ambil yang mana contohnya kita ambil yang ni kan. Hujung ni. So yang ni, so ni kita buatlah jarak objek ke cermin 1,5. Yang ni 1/2 1. Kan betul? Betul kan? So pantulan ke tidak ni? Respon. Adakah ini pantulan? Yang ni 1/2, yang ni 1/2. Ni 1/2. Yang ni 1, 2, 3. Yang ni 1, 2, 3. Adakah dia pantulan? Ya, pantulan. So kan kamu cakaplah pantulan pada garis MN. Okey? Pantulan pada garis MN. Okey. Okey, so tengok nombor 2 pula. Pantulan ke tidak tu? Sekejap Mana jadi? Okey, so P ni objek, P positif ni image. So yang ni cermin. Ni cermin dia. So bila kamu nak buat jarak objek tu, pastikan bersebenjang. Jadi kalau macam ni bersebenjang dia apa? 1,5. Cikgu salah ke ni? Silap. Ni kan singit. Bersebenjang dia adalah, kita pakai pembaharis ni. Macam ni kan. Okey, kalau ni jarak objek, cikgu tak dapat ke ni? Sekejap. Ni jarak objek, so ni jarak image. Betul lah kan? Okey, pantulan ke tidak respon. Pantulan ke tidak? Ya kan, pantulan kan. Dia kan nak senang kamu ambil pembaharis Kalau kamu ambil pembaharis, kamu nampak kamu senang lah nak buat dia punya straight dia.
Okey, bersebenjang kan. Okey, jadi adalah pantulan. Jadi pantulan huraikan kan. Jadi pantulan pada garis UV. Okey. Okey, inilah mana ni? Okey, tengok inilah. Okey, P ni objek. So ni image. Ni cermin dia. Okey, ni cermin dia. Okey, jadi kita tengoklah. Okey, kita pindahkan. Okey, contohnya ni kan. Ni objek. So, jarak objek dia 2 petak kan. 1, 2. Kan 1, 2. So, image dia 1, 2. Kat sini dapat image dia. So, pantulan ke tidak Ya, so pantulan pada apa ni? Cermin yang kalau Y tu pada, ni nama dia paksi Y kan. Pada paksi Y. Okay, pada paksi Y. Okay, next nombor 4. Nombor 4 tu cermin. Ini cermin. Lepas tu ni P tu objek. P apostrophe tu image. Okay, kita pun pindahkan. Okay, contoh cikgu ambil yang ni, titik yang ni. Sorry, mana pula image pula, silap objek. Okay, ni titik yang ni. Jadi, dia punya ni, jarak objek je 1 petak. Ini pun jarak image dia pun 1 petak. So, image dia dapat kat sini kan. Pantulan ke tidak Ya, pantulan juga. Okay, so pantulan pada paksi. Ni paksi apa ni yang melintang yang melintang ni adalah paksi X ya. Pada paksi X. Okay. Boleh. Okay, boleh Okay, next. Okay, tengok ini lah. Ni dia kata lukis image bagi Q di bawah pantulan pada garis UV. UV. So, UV tu adalah cermin lah. Okay, ni cermin. Kat mana image dia? Okay, kalau Q tu objek. So, di manakah image dia? Kan cikgu kata tadi kamu guna pembaris. Pastikan buat jarak dia bersebenjang dengan cermin ni. Okay. Ni cermin. So, make sure dia bersebenjang. Jadi, bersebenjang ni macam mana? Buatlah 1, 2, 3. Yang ni 1. Tiba-tiba tak boleh buat pula. 1, 2, 3. Kat sini. Betul tak? Kan? 1, 2, 3. So sinilah. Jadi inilah dia punya image Q dia. Dapat ke? Dapat ke semua orang? Dapat. Pastikan jarak objek sama dengan jarak image. Okey. Okey, dapat. Bagus. Next. Alamak, dah less 2 minit. Nanti cikgu bagi link Okey, nombor 2. Try buat nombor 2. Okey, ni cermin. Lepas tu yang ni objek. Di manakah image dia? So kalau macam ni kan kamu kena pindah satu-satu. Contohnya cikgu ambil. Pindahkan semua titik ni. Ni pindahkan. Pindahkan semua. Kita boleh sambungkan dia punya line-line dia. Tak apa, setengah orang dia macam tengok je kita tahu lah macam mana rupa dia. Tak apa, kita pindahkan. Okay, kalau ni 1, 2, 3, 4. So jarak image pun 1, 2, 3, 4. So kat sinilah tu lah. Buatlah titik dia macam ni. Ni. Okay, boleh. Lepas tu kalau yang ni. Kalau yang ini 1,